بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesempatan. Mudah-mudahan dengan kerahmatan dan pemurah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang dhaif ini, yang tidak kuat, lemah, mampu untuk terus berada dalam keimanan. Kita lihat bahawa yang paling susah adalah istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Dan alhamdulillah kita masih lagi dalam bicara tentang tajuk buku kita ini, muka surat 178. Kita masih lagi dalam bab taubah. Baik, kata musannif rahimahullah, taubat yang murni berarti penyesalan atas perbuatan yang lalu dan ketetapan hati untuk tidak mengulangi lagi, bahkan meninggalkannya untuk selama-lamanya sambil berusaha menjalankan hidup baru yang bersih dari maksiat dan dosa kecil maupun besar. Kita bila sebut taubat ni adalah kita mohon ampun. Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma arhamna wa anta khairur rahimin, Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Ini kita minta semoga Allah membebaskan kita, mengampunkan silap dan salah kita. Kenapa ada taubat kalau tidak ada dosa? Ini soalannya. Kalau seandainya manusia itu memang bersih daripada dosa, sudah tentu manusia akan menjadi seumpama malaikat. Indal malaikah laisa indahumut taubah. Malaikat tak ada urusan taubat, sebab malaikat tidak ada dosa. Allah Subhanahu wa taala bila jadikan sesuatu, tandanya ada sesuatu lah. Bila Allah Subhanahu wa taala jadikan salat, tujuannya supaya dapat cover hati yang taqallub, yang muqallib. Nak cover hati yang sentiasa berbolak-balik. Sebab tu ada hadis Nabi kan, ya ta'alan nasi zamanun yusbihu rajulu mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'min wa yusbihul kafir. Ada di kalangan manusia pagi-pagi beriman dengan Allah, petang-petang kufur. Ada yang jenis petang-petang beriman, pagi-pagi kufur. Itu tanda muqallibal qulub, hati yang berbolak-balik. Tujuan solat itulah semoga
perkataan ihdinas siratal mustaqim dapat mengukuhkan hati. Sebab hati akan kukuh apabila matin filisanih, matinun filisanih, bila lidahnya juga kukuh, hati kukuh lah. Sebab tu bila seorang yang bercakap dengan ucapan yang baik, maka hatinya akan baik. Bila orang itu sentiasa menyebut tentang istiqamah, maka hatinya akan istiqamah juga. Maka di sini faham kita, sebab manusia itu sentiasa terombang-ambing, maka adanya babu taubah. Kan bab taubah ada hadis yang biasa kita dengar tak? At-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa ni macam tak ada dosa. Kenapa sampai begitu sekali pengiktirafan Allah kepada orang-orang yang berdosa ini? Sebab manusia memang diciptakan dalam keadaan salah dan silap. Jadi taubat adalah ubat. Kan? Macam bila manusia makan, mesti ada benda yang kaitan dengan makan. Apa tujuan makan? Makan untuk dapat tenaga. Jadi apabila orang itu makan kerana tujuannya semoga dia boleh berdiri dengan betul dan dia boleh ya'malu fid dunya, bekerja di atas muka bumi, bergerak, sebab semua itu perlukan tenaga. Kan? Jadi kalau seorang itu makan tetapi fungsi makan tak ada, gitulah. Kalau orang ni bertaubat tapi dia tak ada dosa, taubat buat apa? Ceritanya. Sebab tu kita kata bahawa di sini mengajar satu aspek sangat penting, jangan takut untuk mengakui kesalahan. Jangan bimbang tentang dosa. Yang harus dibimbangi adalah tidak bertaubat setelah berdosa. Di sinilah yang disebut kepada kita, semoga kita balik pada Allah. Dan memang taubat ini menjadi satu benchmark untuk manusia balik pada Allah. Kan? Tujuan Allah jadikan manusia itu untuk dia senang melakukan dosa. Sebab semoga dia ada jalan pulang kepada Allah. Kan? Orang yang tak berdosa memang akan pulang pada Allah kalau dia seandainya memang jenis orang yang buat baik. Kan? Tapi lama kelamaan kalau sebab dia tak pernah exercise dengan dosa, sekali dia akan menjadi kelompok yang ta'ajub binafsih, bangga pula dengan diri dia. Sebab tu dan hatta Nabi pun bertaubat daripada dosa. Bukan kerana Nabi itu berdosa, tapi Nabi tahu sebagai manusia ada salah, ada silap, ada tersasar. Kan kita telah sebut dulu banyak teguran Al-Quran untuk Nabi kerana kesilapan Nabi menyebut satu benda. Nabi membebaskan orang-orang yang menjadi tawanan Badar. Allah murka kepada Nabi sebab Nabi, bukan murka itu maksudnya Allah marah sampai tahap tak ampun. Maknanya Allah menegur Nabi. Allah tegur Nabi kerana Nabi SAW patutnya membunuh orang-orang yang menjadi tawanan perang ni. Kan? Apa ayat tu? Laisa minan nabiyyin walladzina amanu ayyakunu lahum asra. Gitu saya tak ingat punya ayat dia. Tak layak bagi Nabi dan orang beriman itu ada tawanan-tawanan perang patut bunuh. Nabi doakan kepada Abu Talib, salah mendoakan kepada orang kafir untuk masuk syurga, bukan mendoakan untuk kesihatan. Itu tak apa. Tiba-tiba Nabi berdoa, Allahumma ghfir li dhunubi Abi Talib, ya Allah ampunkan dosa-dosa Abu Talib. Allah turun ayat tegur Nabi, ma kana lin nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah. Tak layak bagi Nabi dan orang-orang beriman mengucapkan istighfar bagi orang-orang yang mati kafir walaupun itu adalah kaum kerabat kamu. Jadi Nabi pun ditegur walaupun Nabi tak berdosa. Atas terima itulah Nabi sendiri bertaubat. Semoga
Sebagai manusia, Nabi tak rasa ego, tak rasa sombong. Taubat adalah jalan untuk tawaduk pada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu Allah bagi kita berdosa ini kerana supaya kita tahu kelemahan kita dan baliklah pada Allah. Yang ini sebenarnya yang diminta. Lalu dia kata taubat yang demikian inilah yang disukai oleh Allah dan diterimanya. Maknanya, okey, sebelum itu dia kata, dan bila ada tanggungan terhadap orang lain berupa hutang, amanat atau kesalahan-kesalahan lain, hendaknya diselesaikan secara tuntas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk kita kepada keampunan Allah. Allah perintah tu, segera. Taubat pun segera. Sebagaimana difirmankan, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat daripada hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lepas tu saya selalu ungkap perkataan ini. Asi bukanlah menjadi satu ancaman untuk Allah, tapi engkar. Orang yang engkarlah yang mengancam Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi cabaran, yang menjadi kelompok yang tak disukai oleh Allah. Asi buat maksiat, engkar enggan bertaubat setelah melakukan kesalahan. Jadi kita tak nak jadi kelompok engkar, sekadar menjadi asi masih lagi diterima kerana dia adalah sifat fitrah manusia. Kan? Jadi benda-benda ginilah. Kan? Sebab tu manusia ini la yakhluwanna minal khata' wan nisyan. Tak sunyi daripada salah dan silap dan lupa. Kan? Saya ini banyak salah ustaz, baca Quran salah ya. Ada satu cara untuk baca Quran tak salah. Jangan baca Quran, automatically tak salah. Kan? Bila start baca mesti salah. Sebab tu perasan tak orang duk kata practice make perfect. Dia bukan, dia sebenarnya learn from mistake lah tu ya. Kan? Sebab tu ada teori try and error. Orang ini tukar sikit, try and adjust. Semua kita ni kena buat benda tu. Hatta saya mari kuliah pun, saya kena try and adjust. Kan? Daripada kuliah start gear 7 sampai gear 8. Daripada kuliah duk marah pada satu pihak. Daripada kuliah apa dia masih mencari identiti, sampai jumpa. Oh, maknanya dia kena lalu proses. Sebab tu manusia dinamakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia tu beranak fitrah. Fitrah bukan maksudnya suci, salah. Fitrah maksudnya empty, kosong. Manusia dilahirkan kosong. Maka dia akan kena create dirinya. Dia kena bina neural dalam otak dia. Apa dia nak buat, apa dia nak fikir. Sebab tu manusia hidup dengan apa yang dia lalui. Kalau dia selalu melalui perasaan gagal dan tidak pernah berjaya, maka hidupnya akan sentiasa bercakap tentang kegagalan. Lepas tu bila orang tanya, macam mana bisnes? Oh, susah bisnes, jangan. Gagal. Kalau tanya, oh jangan, mbak ni payah, tak boleh. Kalau tanya, oh jangan, dia perkataan jangan, tak boleh, oh payah, kalau buat tak akan berjaya. Pasal dia, neural dia dalam otaknya, neuron yang bersambung dalam otaknya adalah neuron-neuron yang berkaitan dengan kegagalan. Sebab tu dalam satu buku tu dia tulis, menarik tak? Why I can't change? Kenapa saya tak boleh berubah? Rupanya ada satu orang profesor, seorang doktor buat kajian. Manusia tak berubah sebab kerana dia masih mengekalkan perjalanan hidupnya yang lama. Kalau dia nak berubah, dia kena melalui jalan yang baru. Dia kena cipta jalan yang baru. Dia kena keluar daripada kepompong lama kepada kepompong baru. Islam dah ajar dah. Islam ajar namanya bi'ah. Bi'atus salihah. Kena bina suasana yang baik, keadaan yang baik. Kan? Sebab tu orang yang pernah pergi ke overseas, dia dapat laluan baru. Contoh ada orang pergi Sweden ataupun Switzerland. Ustaz, sana saya nampak Islam power. Kalau kita galah beg, kita angkat-angkat beg, tiba-tiba bukanlah berat sangat, cuba kita buat macam ni, beg tu kita tanggung ke belakang, automatically akan ada orang sambut di belakang beg tu. Sebab dibimbangi kawan tu berat. Malaysia ni angkatlah berat mana pun, orang tak peduli mampu kat hang, pasal orang angkat beg berat, aku nak tolong tobat nampak. Kawan duk cerita di barat, kalau sampai dekat traffic light,
Bila hijau tak terus jalan. Dia akan bagi masa 3 saya tak ingat 3 saat ke 3-4 minit lah, saya tak ingat. Maknanya dia stop. Kod ada saat, kod 3-4 saat, dia akan bagi ruang untuk supaya kod ada. Kita cuba hijau buat gitu. Pon. Nampak? Neural yang berbeza, yakni kita berjalan dalam benda yang berbeza akan melahirkan suasana berbeza. Ini yang Allah sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib satu kaum hingga kaum tu mengubah nasib mereka. Rupanya buku orang putih tulis tu ada kena mengena dengan ayat tu. Kalau kamu nak berubah, kamu kena cipta jalan baru bersama dengan kelompok baru, duduk dengan mereka-mereka yang nak buat perubahan. Kerana manusia belajar daripada setiap apa yang dia pernah lalui. Sebab tu setiap orang jalan dia tak sama. Sebab tu jumpa dengan satu orang tabah sungguh, cakap semua bertenang. Rupanya dia menghadapi keadaan keluarga yang kucak-kacir, bercerai-berai. Dia ni pernah tak di rumah ni, mak saudaranya pergi ke sini. Kemudian makan tak cukup kadang-kadang. Jadi maknanya dia menghadapi kesusahan yang panjang, sekali dia senang. Bila orang cerita apa susah pun, dia akan rasa tak ada apa, senang. Nampak tak? Betul ada orang, bila dia menghadapi masalah yang sangat kuat, tiba-tiba ada masalah yang sikit-sikit dia tenang. Pernah ada satu cerita dulu tuan-tuan. Cerita ni tak telah bohong, tak bohong, tapi ceritalah. Ceritanya ada seorang laki-laki, dia simpan gambar isterinya dalam wallet dia. Setiap kali dia kena marah dengan bos, dia akan buka tengok isteri dia dalam wallet dia. Gambar isteri dia. Setiap kali projek tak jadi, dia akan buka wallet tengok isterinya. Dia sambil tersenyum dan seronok sebab melihat gambar isterinya. Setiap berlaku apa pun, dia akan tengok walletnya. Sampai orang kata, hang ni cinta sungguh ke isteri hang tu. Menjadi penawar kepada hang. Setiap ada masalah ya, hang boleh selesaikan dengan melihat wajah isteri hang. Syukurlah kamu dapat isteri yang sangat menenangkan hati. Dia kata, tak, apa salah. Bukan tu maksud aku. Aku duk tengok gambar tu pasal dia masalah paling besar kali. Kan? Kalau aku boleh settle dia ni, maknanya lain tu kecil ya. Jadi maknanya ni masalah paling besar. Nampak tak? Jadi cerita nak bagi tahu, bukan kerana isterinya penenang dia, isteri dia lah punca masalah paling besar dalam dunia ni. Jadi makna hak tu menyebabkan yang berlaku sekitarnya bertenang dia, tuan-tuan. Jadi hak ni maksud setiap orang melalui jalan masing-masing. Jadi try and adjust tu satu benda yang penting lah. Sebab tu tak ada orang nobody perfect. Wanak-wanak tu perfect, tak ada. Jatuh bangun, itulah dosa pahala. Sebab tu ada dosa, ada pahala. Sebab dengan dosa itu manusia create sampai jadi baik. Kerana kesilapan Nabi Ibrahim berkata-kata, hada akbar, hada rabbi. Dosa tak Nabi Ibrahim kata gitu. Kalau kita lah keluar masjid ni, tiba-tiba kita kata, matahari besarnya, inilah Tuhan aku. Mampus orang tuduh murtad. Tapi Nabi Ibrahim bila tengok matahari, hada akbar, hada rabbi. Tiba-tiba matahari hilang. Aku tak suka benda-benda yang hilang ni. Barulah disebut Allah Ta'ala. Adakah ucapan Nabi Ibrahim itu membawa kepada murtad? Dah? Itulah ucapan pencari kebenaran. Jadi benda-benda gini kita kena biasakan. Saya sajalah nak exercise benda ni, bukan apa. Sebab kita nampak dosa tu macam terlampau besar sangat sampai taubat jadi kecil. Dia taubat tu besar, dosa tu kecil. Kita diajar dosa tu besar, hang gitu. Kan? Katalah kita kata hari ni mai masjid. Tiba-tiba ada imam baca sedap. Tiba-tiba kita dengar cerita dia pergi duk gagau perempuan. Macam mana tuan-tuan? Dosa dia besar ke taubat dia besar? Pada pandangan awam dosa dia besar. Apa? Khabar orang perempuan, la haula wala quwwata illa billah. Bukan hak tu saja. Kalau mari-marilah semayang, tiba-tiba hari Jumaat tak sujud sejadah. Tak sujud jadah. 3 kali surah ni kalau tak sujud jadah, agak-agak apa kena pada tuan-tuan? 3 kali Jumaat tak sujud jadah, agak-agak apa kena? Hampa jangan ada page 8. Wahabi. Jadah tak sujud. Nampak tak tuan-tuan? Ini kita kata kadang-kadang benda tak dosa pun jadi dosa pada orang kita. Sebab dia lebih pandang pada dosa. Taubat bagi mereka adalah kecil. Bahkan taubat bukan jalan terbaik untuk manusia. Sedangkan Allah ajar, Nabi ajar, taubatlah jalan terbaik. Nabi terima semua orang.
Nabi bagi keampunan pada semua orang. Sampai orang yang diisytiharkan bunuh oleh Nabi. Kan ada orang nama, apa dia, apa anak Abu Jahal? Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah ni Nabi istihadah, wanted, jumpa bunuh. Fathul Mekah ni senarai ada list, blacklist ni. Kalau jumpa di antaranya adalah Ikrimah, bunuh. Tu arahan Nabi. Besar tu. Tiba-tiba isteri dia main pujuk. Isteri dia masuk Islam, pujuk Rasulullah. Cik Abel kita ni dia tak faham. Minta Rasulullah maafkan dia, ampunkan dosa dia, dia salah. Dah isteri mari pujuk Nabi, Nabi kata baiklah, kalau gitu saya maafkan Ikrimah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kesalahan dan kesilapannya. Ikrimah masa itu tengah lari nak naik kapal, nak belah daripada Mekah, sebab namanya sudah dimasukkan senarai orang yang akan dibunuh kalau dia berada di kota Mekah. Isteri dia pergi cari, tapi sebelum itu dia kata, ya Rasulullah, bagilah satu bukti, semoga nanti bila Ikrimah tahu benda tu bukti daripadamu, kau maafkannya, maka dia akan datang kepadamu. Nabi bagi serban. Pergilah dia ligan, Abel tak sagi mana, Nabi dah maafkan Abel dah. Nampak tak? Dok kita tak say. Ni serban Nabi ni. Gitulah kalau kecek Kelatennya. Makna nak bagi tahu. Dalam keadaan demikian, itulah yang berlaku kepada Ikrimah, tuan-tuan. Kita ni sebab metod kita jangan buat salah. Sebab tu baru ni bila Kelantan kalah dengan Singapura, tak ada orang boleh maafkan player Kelantan. Tuan-tuan tak tengok bola 3-1 baru ni. Kan? Tapi perlawanan tu sengit lah. Sengit. Berapa kali serang tak gol. Singapura serang 2 kali ke 3 kali gol. Tuan, counter attack. Gol. Orang pun komen, apa ni Khair Fahmi, Apek tak pandai main bola, apa ni orang ni, Pia tak kata main bola, semua pakai komen. Hak komen tu kan kata main bola. Kan? Tapi sebab bila ada bahan, jadi bahan lah. Padahal menang dan kalah tu biasa, tuan-tuan, normal. Orang tak trauma dengan kekalahan. Sebab tu kita lihat, sebab metod inilah kita kata orang kita jarang bercakap tentang taubat, asyik bercakap tentang salah ya. Dia tu salah, bekas pelacur, jangan dekat dengan dia, dia tu teruk. Ni jangan, dia tu dulu bekas gangster. Nampak tak? Kita patut hak bekas gangster tu kita raih, semoga dia lagi kuat. Dia gangster dalam Islam. Sebelum dia gangster di kelab malam, lawan ni dia gangster dalam Islam. Nak gitu lah. Yang benda-benda gini yang menyebabkan kita nak buka jalan, semoga taubat itu jadi besar lebih daripada segala-galanya. Baik. Lalu diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah bersabda Allah ada baris tak ni. Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'iratin wa qad adallahu bi ardi qalah. Sesungguhnya Allah lebih senang menerima taubat seorang hamba lebih dari senangnya seorang itu antara kamu yang telah menemui kembali untanya yang hilang di hutan. Nak cari unta hilang di hutan payah, Allah terima taubat orang lebih mudah daripada unta hilang di hutan kamu tak jumpa tu. Tu kiasan lah. Kalau kiasan zaman hari ni, Allah lebih senang terima taubat daripada motor kapca yang hilang di masjid. Contoh. Maknanya Allah lebih senang terima taubat kita. Jadi maknanya senang, tak salah, taubatlah. Apa susah sangat? Apa yang nak kenang-kenang sangat dosa orang yang panjang-panjang lalu? Sebab apa Ustaz? Takut dia tak istiqamah, takut dia buat balik. Tu kita hati-hati. Hati-hati boleh. Dia beza ihtiyat dengan zon. Dia ada beza. Kita kena bezakan ihtiyat. Al-ihtiyat wa zon. Dua benda berbeza. Hati-hati satu bab. Zon, syak wa sangka satu bab. Sangka buruk pada orang, Tuhan tak bagi. Hati-hati Tuhan bagi. Tengok orang ni, kita tahu dia ada masalah. Saya baru ni forum, tuan-tuan, dengan seorang yang bernama Allahumma salli ala Muhammad, Ridwan T.
Dia nanti tahu macam mana boleh kenal dengan saya pun tak tahu. PP itu tak ada apa-apa lagi, saya tanya soalan dia tak jawab. Terus saya tanya soalan, cuba Prof cerita balik pengalaman Prof jadi Islam. Pasal tajuk dari itu kembali ke jalan yang benar. Pasal ada tu mu'alaf masuk Islam. Kita nak tengoklah, bukanlah semua orang kenal hang walaupun hang masuk TV kan. Jadi kita kata, Prof ceritalah balik macam mana pengalaman Prof masuk Islam, supaya orang yang mendengar ni, oh saya dah banyak kali cerita perkara ini, saya rasa saya tak perlu dah cerita. Kan? Lepas tu duk cerita pasal jati diri. Kita kena jaga Melayu. Dia ni Cina kan Melayu, jadi pelik. Kan? Lalu dia selalu beritahu, kadang-kadang bila saya ceramah ni orang kata saya lebih Melayu pada Melayu. Memang suruh jaga songkok, suruh jaga baju Melayu, suruh jaga sampin. Hak duduk depan tu orang asli yang masuk Islam. Kalau ikut marah, memang marah. Tapi kata tak apalah, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Biarlah dia nak cakap apa, minta ampun pada Allah sudah. Mudah-mudahan yang dia buat tu dapat pahala tu. Duk beletiak pasal jati diri, kena pertahan lagu Dondang Sayang, kena ambil balik lagu Inang, kena jaga balik. Saya kata hak duduk depan tu bukan Melayu. Kan? Tapi dah kita macam tu, tak apalah, kita pun tak bergaduh. Sebab takut usik saja jadi benda lain pula. Cuma nak bagi tahu, ada orang memang macam tu. Cuma dah bila kita hadapi macam tu, maafkanlah dia. Walaupun dia profesor. Kan? Kadang-kadang bimbang juga, profesor ni pun satu juga benda kan. Doktor kadang-kadang jadi dok, tuan-tuan, tak doktor mana. Nah, takut saya. Sebab tu saya selalu pesan kepada orang-orang yang jadi pensyarah-pensyarah semua ni, tolonglah terlibat dengan masyarakat, jangan terlibat dengan kampus saja. Jangan terlibat dengan budak-budak saja. Budak-budak tidak realiti. Tolong terlibat dengan masyarakat. Sebab saya banyak dengar bila saya tanya, Ustaz tolong datang tempat kami, pasal baru ni kami jemput seorang penceramah. Siapa dia? Pensyarah UKM. Dia bantai kami tak reti mengaji Quran, terduduk kok-kok tu. Memang kok-kok tu tak reti mengaji Quran pun. Kan? Jadi orang dengar-dengar tu jadi Islam tu susah. Sebab tu yang duk cakap-cakap pasal benda-benda yang macam Facebook ini merosakkan akhlak, jangan tengok TV banyak merosakkan akhlak. Takut jenis-jenis orang yang tak terlibat dengan masyarakat. Tolong involve dengan masyarakat. Pergi, buat, tengok kajian apa masyarakat sedang nak. Bukan apa yang kampus sedang nak. Sebab saya bimbang, profesor-profesor ni pangkatnya tinggi, ilmu je banyak. Akhir sekali timbul satu persoalan. Mereka memang banyak ilmu, tetapi ada satu benda sangkut, mereka tidak basirah terhadap kemanusiaan. Nah, satu benda lain, waqi' satu benda lain. Mengikut pendapat daripada Dr. Fatah Dukhmusi, dia pernah tulis satu kitab namanya Al-Ijtihad ataupun Fatwa. Dalam buku tu dia kata, nak keluar satu-satu fatwa, syarat yang paling besar Imam Malik letak, mesti kena menguasai realiti, yakni fahmul waqi'. Kena turun tengok masyarakat. Kena tengok masyarakat lagu mana, baru ambil nas dan keluarkan hukum. Kalau duduk universiti, keluar hukum, tu salah, tak betul. Tak betul, dia takkan turun ke masyarakat. Macam baru ni lah tentang mas. Orang nak tanya lagi pasal hukum membeli mas tertangguh ni. Pasal ada seminar buat daripada seorang doktor tu kata tak boleh mas beli tertangguh, tak boleh. Maksudnya, ambil mas dengan duit mesti sama-sama cash dan tempat tu. Kalau mas tu harga 300,000, kena bawa cash 300,000. Tak boleh bawa cek, kena pakai cash. Oh, letih tuan. Waqi' tak waqi'? Oh, tak waqi'. Kalau bagi cek pun, cek itu mesti ditunaikan 3 hari. Kalau cek tertunda sikit, maka jatuh haram bisnes tu. Oh. Tuan-tuan nak beli mas, tuan-tuan berani bawa cash tak? Oh, takut saya. Kan? Tak kena dengan realiti. Jadi saya tahu ada orang yang terbabit dengan masyarakat dan dia seorang profesor, alhamdulillah. Macam Dr. Abdullah Azam, 7 PhD. PhD-nya 7. Tapi dia terlibat dengan perjuangan di Palestin, turun berjuang. Barulah fatwanya kemas dan kena. Jadi barulah dia jawab tu dengan kemas dan kena.
Macam Qardawi, sebab tu Qardawi fatwanya kena. Dia turun ke masyarakat. Di antara benda yang selalu jadi padanya. Bila dia turun mengajar orang, dia turun kepada muslimat-muslimat di Timur Tengah lah. Bila habis dia ceramah, orang laki-laki rumun dia dan salam. Termasuk muslimat juga rumun dia dan salam. Siapa ni? Qardawi. Bukan Sanusi, Qardawi tuan-tuan. Dr. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama, ketua ulama sedunia yang sedang dikenakan hukuman bunuh oleh Sisi di Mesir. Orang ni kalau dia balik ke Mesir, dia akan kena hukum bunuh pasal dia dianggap pengkhianat negara Mesir. Alhamdulillah dia berada di mana, Qatar tak salah saya, menyebabkan dia selamat. Tapi dia fatwa-fatwanya kalau tengok sangat realistik. Dia kata gini, aku mengatakan laki-laki perempuan bersalaman dan mereka bukan mahram. Kaedah aku, idza sufiha safaha, bila orang dah huluk tangan, salamlah. Tapi kalau kita nak mula, tak kot. Kenapa aku keluarkan fatwa ini? Kerana setiap kali habis aku mengajar, muslimat-muslimat akan rumun aku semuanya, ulur tangan nak salam dengan aku. Kerana tabarrukan, ambil berkat. Aku tengok mereka dengan muka penuh mengharap nak salam dengan aku, maka aku hulurkan tangan. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka nak meraih aku, nak tabarruk dengan aku. Nampak tak? Saya nampak muka tuan-tuan tak boleh terima. Nampak muka tuan-tuan jadi dia mulai tuan. Bukan bila saya sebut gini, saya nak suruh akak-akak cantik tu main salam dengan saya, tak. Ataupun makcik-makcik duk mengaji dengan saya, salam dengan saya, tak. Tapi apabila timbul satu persoalan realiti, maka Qardawi di antara orang yang keluarkan fatwa mengikut realiti. Qardawi pergi ke Palestin satu masa. Ada satu penyanyi wanita. Ni, saya sebut ni tuan-tuan jangan salah faham lagi, nanti saya terang ujung dia. Jangan makin mengamuk lagi nanti. Sabar. Sana bertenang sat. Qardawi bila dia pergi ke Palestin, ada perempuan nyanyi lagu tentang sabahul khair hayya ilal jihad, sabahul khair hayya ilal jihad. Nyanyi untuk prajurit dan orang-orang Palestin yang mereka sedia bertempur dengan Israel. Perempuan tu menyanyi tepi Qardawi. Perempuan tu muda, cantik lagi, dan dia menyanyi lagu-lagu tentang jihad. Maka Qardawi keluar hukum dan fatwa, wanita menyanyi suaranya tidak aurat, kerana kebetulan nyanyian itu adalah nyanyian yang sangat sesuai untuk galakkan orang kembali kepada perjuangan. Kenapa dia keluarkan fatwa itu? Kerana dia turun di realiti dan dia melihat realiti. Habis tu apa kesimpulan Ustaz? Ustaz nak suruh kami salam kayu rendah ke? Janganlah tak cerdik bangang tu mengaji lama dah. Kita cerita ni adalah saya sendiri pun tak pernah buat benda tu. Saya sendiri tak pernah buat mai salam dengan perempuan. Saya tak pernah. Tapi perempuan mai salam dengan saya, pernah. Nampak macam tak setuju, nampak macam marah. Tuan-tuan, jumpa non-Muslim sedang terang pada kita tentang satu produk. Tiba-tiba kita bagi tahu, you anak berapa? Dia tanya, perempuan tanya, you anak berapa? Kita berkata, anak saya 9. Wow! Banyaknya anak you. Tahniah. Ulur tangan. Hak mula-mula tadi, dia nak bagi salam, saya dah. Itu dah. Kali kedua, tahniah. Isteri berapa? 2. Lelaki tahniah. 2 kali ulur. Habis itu tuan-tuan nak buat lagu mana? Lalu buka silat cekak terus ya. Terus ketepuk, tepak, tuk. Itu. Di sinilah wakil. Bukan makna mengambil benda itu secara bermudah-mudah. Tetapi bila timbul wakil, kita boleh kontrol keadaan. Dengan meletakkan, dalam keadaan begini, aku pakai. Dalam tidak berkeadaan begini, aku tak pakailah. Saja-saja nak pergi rempuh, tidaklah. Itu maksudnya. Wanita menyanyi, boleh selagi tutup aurat dan sebagainya. Dan suara tidak aurat pada sisi agama. Suara aurat bila diseksikan, bukan dilunakkan. Yang penting tutup aurat elok-elok.
Kalau dulu di Malaysia lagi teruk tuan-tuan, muslimat langsung tak boleh dijemput berceramah depan laki-laki. Perasan tak dulu? Perasan tak satu masa dulu wanita ditentang menjadi ahli parlimen? Tuan-tuan hidup zaman tu kan? Saya jumpa dengan almarhumah Dr. Lu'lu'u. Dia kata, Ustaz, apa hukum wanita menjadi ahli parlimen? Kerana dia kata, sebelum Ustaz jawab, dia kata, kerana banyak orang mengeluarkan fatwa hari ini wanita haram jadi ahli parlimen. Kami sebagai orang wanita yang nak berjuang untuk hak wanita dilarang terlibat dengan parlimen. Kononnya ada larangan daripada syarak. Apa pendapat Ustaz? Dia tanya saya. Lama kelamaan baru hijah-hijah baru jadi. Ini maksudnya fahami wakil menyebabkan agama akan jadi makin senang tuan-tuan. Bukan kita ambil kemudahan dengan membabi buta, kita ada alasan dan hujah-hujahnya. Kan? Ada hujah-hujahnya. Tetapi untuk kita yang tak terlibat apa-apa, ambillah hukumnya asal. Kan? Kita bukan nak ada hubungan dengan orang perempuan. Ambil hukum asal, memang bersalah lelaki perempuan, tak payahlah. Kita memang jenis tak condong dengan lagu-lagu. Ambillah hukum asal. Pakcik memang tak suka dengan perempuan nyanyi. Bukan perempuan nyanyi, daram nyanyi, kapondan nyanyi, laki nyanyi, pakcik tak dengar. Pakcik suka dengar Qurannya. Tak apa, terus dengan hukum tu. Okey tuan-tuan? Okey, tak setuju pun tak setuju lah. Buat macam mana cerita. Bila dah cerita kan, tak setuju tak apalah. Nak beritahu tu keadaannya. Tapi orang cerdik boleh faham kan. Kesilapan ni memang dia tak ada terlibat mana-mana. Dia memang kesilapannya dia pergi masjid, dia surau, kemudian dia punya tempat apa dia bersantai-santai adalah di beranda Masjid Surau Ar-Rahmah. Kemudian kalau dia bercuti pun adalah dia pergi ke masjid negeri untuk berada dalam Raudatul Jannah. Mungkin itulah. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak pergi bercuti, dia cuti sekolah tak pergi cuti, tak ada masuk pergi kolam renang mana-mana, tak ada. Tak ada pergi rehat-rehat di resort mana-mana, tak ada. Patutlah kan. Patutlah, alhamdulillah lah. Kalau gitu tuan-tuan jagalah kesolehan tuan-tuan, maka tuan-tuan jangan terlibat dengan benda-benda demikian. Cuma saya sebut ni bagi siapa yang terbabit dan terlibat. Itu ceritanya. Saya pun tak nak tuan-tuan jadi rosak kerana saya. Duk tengah elok-elok pakai jubah serban, tiba-tiba time berlari pakai seluar trikota. Orang kata sudah. Orang mula kata, tu mengaji kat siapa? Mengaji kat Ustaz Zui? Nampak? Jahanam kelingan saya. Tapi kalau tuan-tuan main atlet, nak masuk larian 42 kilo, tuan-tuan pun bertanya soalannya, boleh tak Ustaz saya pakai seluar ketat yang dia grip di lutut ni? Sebab kalau tak pakai seluar tu Ustaz, saya tak akan berjaya habis larian. Kerana bila dia grip di lutut ni menyebabkan kita tak sakit. Bila kita dah tak mampu, kita boleh terus juga 42 kilo. Fatwa saya, boleh. Kerana dalam keadaan demikian, dia masih lagi termasuk dalam babul sitrul aurah. Masih lagi masuk babul sitrul aurah. Masih lagi dalam bab menutup aurat. Yang salah bila berlari tak pakai seluar, itu salah. Itu maksud dia. Tapi sebab kita tak terlibat, maka fatwa-fatwa ni tuan-tuan tak terpilah. Saya cerita ni pada orang terlibat. Tak apalah, itu saya tak tepi baik. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab nak exercise. Taubat tadi tentang dosa. Kalau bak remeh-temeh yang macam tidak dosa pun orang masih anggap tak boleh terima, apatah lagi kalau buat dosa lagi tak boleh terima. Kan? Kalau bab-bab yang bukan berdosa pun orang tak boleh terima. Contoh, kita bagi salam ketika tahiyat akhir, kita bagi satu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tak bagi salam kedua. Itu pun menjadi suatu ukuran yang sangat besar dalam masyarakat. Dia semayang bagi salam satu. Apa jenis orang ni? Main mana ni? Main mana ni? Dia mengaji mana? Nampak. Tak apa lagi. Ambil wudu, basuh tangan, sapu kepala. Tiba-tiba dia tak basuh telinga. Ada uncle tegur. Telinga awak tak basuh? Telinga awak tak basuh? Dia pun kata, sunat. Sunat tak sunat? Kena basuh. Kalau bab hak sunat pun jadi macam tu punya rigid, tambah bab dosa lagi tak boleh terima. Nampak tak? Faham maksud saya? Itulah kuliah saya. Nak bagi faham, tekniknya adalah demikian. Baik, kita sambung lagi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis kursi, "Adnaba abdun dzamban faqala Allahumma ighfirli dzambi."
Qala Allah Ta'ala adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabba yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanb. Thumma 'ada fa'adnaba faqala ay rabbi ighfir li dhanbi. Faqala tabaraka wa ta'ala adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabba yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanb. Thumma 'ada fa'adnaba faqala ay rabbi ighfir li dhanbi. Qala faqala tabaraka wa ta'ala adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabba yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanb. Qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Seorang hamba Allah berbuat dosa lalu berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku. Lalu berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, telah berbuat dosa hamba-Ku, mengetahui bahawa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum kerana dosa. Kemudian kembali ia berbuat dosa dan berkata, ceritanya dia ni i'adah, ulang-ulang bertaubat, ulang-ulang buat dosa. Kemudian dia kembali berbuat dosa dan berkata, hai Tuhan, ampunilah dosaku. Lalu berfirmanlah Allah, hamba-Ku telah berbuat dosa dan mengetahui bahawa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum kerana dosa. Kemudian kembali lagi untuk yang ketiga kalinya hamba itu berbuat dosa lalu berdoa, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Lalu berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, telah membuat dosa hamba-Ku dan mengetahui bahawa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum kerana dosa, maka aku ampuni dosa hamba-Ku dan berbuatlah ia apa yang ia kehendaki. Lagi bertaubat, ulang dah dosa yang sama pun tetap Allah ampun. Nak cerita macam mana tentang bab ni? Kita, apa dosa yang biasa? Katalah dosa berzina. Senang. Tu nampak dosa. Kalau kata sikit-sikit ni tak best. Ambil dosa besar tu. Dosa berzina. Dia berzina, kemudian dia bertaubat. Kemudian dia repeat zinanya, dia bertaubat. Dia repeat lagi zinanya, kemudian dia bertaubat. Dia repeat lagi zinanya, kemudian bertaubat. Agak-agak Allah ampun tak dosa dia? Susah nak jawab soalan tu, no? Tuan-tuan. Tuan-tuan faham saya cakap apa? Kan nak kena cakap bahasa orang putih tentang orang faham. Maknanya orang tu berdosa dan bertaubat. Sebut dosa taubat. Kita duk bayang dosa-dosa kecil, ambil terus dosa besar. Saya pernah jumpa satu kes. Ni kes ni pelik. Kawan ni atok kuliah dengan saya. Sentiasa bila saya kuliah duduk depan saya. Tapi bukan Syed Calapan. Dia bukan Haji Makno, orang lain, jangan salah faham. Jadi maknanya dia ni apa kesalahannya? Isteri ni satu hari saya tak ada WhatsApp dia SMS saya, Ustaz nampak ya suami saya duduk depan mengaji kat Ustaz. Dia dah berzina dengan perempuan Ustaz. Saya dapat tangkap dalam kereta. Habis tu saya nak buat gimana Ustaz? Saya pun tak ada buat apa. Saya tanya berapa kali jadi zina? Berkali-kali Ustaz. Lepas dia berzina, dia bertaubat, dia minta ampun, kemudian dia berzina balik. Kemudian dia atok kuliah. Dia bagi ustaz-ustaz yang mengajak dia surah. Kemudian dia berzina balik. Kemudian dia atok kuliah lagi. Dia bertaubat pada Allah. Kemudian dia berzina balik. Macam mana tuan-tuan? Saya nampak pada muka ayah-ayah saya ada 1001 persoalan. Macam mana kita nak judge orang begitu? Macam mana kalau kita dapat tahu dia macam tu? Adakah lepas tu kita tak layan dia? Kita unfriend dia? Kita buang daripada WhatsApp kita dan grup kita? Yang ni yang kita sebut tadi, ya Allah Ta'ala kata, aku ampuni dosa hamba-Ku selagi dia berbuat taubat. Maka dia diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, falyaf'al ma syaa. Buatlah apa nak buat dosa, tapi yang penting dia bertaubat pada Allah. Persoalan ni bukan bermain-main dengan taubat. Beza main dengan taubat. Main taubat gini. Kawan memang tak insaf pun, tak ada niat nak insaf. Berzina, kemudian Allah dosanya aku, ya Allah. Tak ada niat nak insaf pun. Cuma dia bermain-main. Nah, itulah aku dah ada lah dosa dan tapi itulah nak taubatlah nanti kan Allah, ya Allah ampun. Itu main-main. Kawan tadi memang menangis-nangis dah, bersungguh-sungguh.
Tapi godaan orang perempuan ni dia tak boleh tuan-tuan. Kan? Saya nasib baik tak ada orang goda ya. Pasal dia betul saya ustaz tu ya. Kan? Setera-tera ada kakak mai tanya soalan sambil ustaz nak tanya soalan pun, lain macam dah dia punya dia. Terus teringat bini di rumah. Nampak tuan-tuan? Itu saya kalau tuan-tuan lagi teruk. Nampak tak? Kan? Nak bagi tahu keadaannya, itu kita sebagai manusia. Mungkin ada setengah orang dia tak macam tu. Setengah orang dia okey, dia tengok perempuan macam tengok batang besi. Itu ya. Ada dulu. Saya pernah jumpa dengan satu ustaz, nampak soleh baik. Dia tengok perempuan dia kalih. Kata soleh ustaz ni. Tapi pelik, dia tengok jantan dia nafsu. Tu saya pelik. Rupanya gay ustaz tu. Lama, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan dia kembali bertaubat kepada Allah. Kita tak unfriend dia, kita tak judge dia, kita kawan macam biasa. Cuma jangan pegang aku terajang, tu ya. Maknanya orang-orang begitulah yang susah kita nak entertain, nampak tak? Sebab tu setengah orang dia menganggapkan bahawa dosa itu satu benda kesalahan. Bagi Allah, dosa itu mendekatkan diri kepada Allah dan Allah masih boleh mengampunkan dosa itu. Walaupun dia mengulang dan mengulang. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, tuan-tuan. Bukan cerita di tempat lain. Dalam Bukhari dan Muslim hadis ini sahih. Adnaba dzamban thumma yastaghfiru rabbah. Dia buat dosa, dia minta ampun, Allah ampunkan dosanya. Akhir sekali bila dia ulang-ulang buat gitu sampai Allah buat keputusan, fal yaf'al ma syaa. Buat apa nak buat, lagi dia balik bertaubat kepada aku. Bukan makna Allah bagi endoh untuk dia buat dosa, tapi kalau dia lemah di situ, baliklah pada aku. Kalau lepas kamu berdosa, baliklah pada aku. Allah masih nak terima orang. Kalau kita lebih buruk sikap daripada Allah. Letih ya? Kan? Itu ada satu orang yang jumpa saya. Ustaz, saya ni nak tolong ustaz dalam bisnes gini. Saya ni buka apa ustaz, teringat pasal saya tak solat 26 tahun dah. Nampak. 26 tahun dah saya tak solat. Tapi untuk pengetahuan ustaz, walaupun saya tak solat 26 tahun, bapa saya ustaz. Pelik tak cerita? Pelik? Tapi sekarang dah balik solat dalam 2-3 tahun lepas ni. Jadi dosa-dosa begini kalau orang tahu dia macam tu, dah orang tak ra'i. Cuma mungkin orang ra'i sebab dia balik, tiba-tiba dia tak solat balik. Agak-agak ada dah orang yang dulu kawan dengan dia setelah dia solat, nak pergi jumpa dengan dia, tawarkan taubat di sisi Allah. Tak apa, kamu balik semula. Marilah, tak apa. Silap yang lalu kamu dah buat, kamu dah bertaubat. Kemudian kamu patah balik untuk buat tak solat. Allah masih sayang pada kamu. Marilah solat semula. Kalau kamu belum sampai masanya lagi nak solat sekarang, ambillah tempoh dulu. Kalau kamu tak boleh buat 5 waktu, buatlah solat maghrib dulu. Agak-agak berani nak tuan-tuan sebut lagu tu? Rasa saya malam ni saya agak kontra dengan tuan-tuan sikit kuliah malam ni ya. Rasa macam jiwa tuan-tuan menendang saya sesuatu. Kan? Saya bukan bercakap supaya tuan-tuan jadi jahat sebab tuan-tuan dah terlampau baik sangat. Orang di surah Ar-Rahman ni tarafnya sikit rendah pada malaikat Jibril. Tapi yang saya sebut ni untuk orang yang di luar sana menunggu tangan-tangan ayah-ayah untuk sambut mereka. Mereka ni macam lagu dalam lagu kumpulan Search, tuan-tuan. Sambutlah tanganku kawan, jurangnya sangat dalam, jurangnya sangat mengerikan, ramai yang telah kecundang. Tu kalau dia pun boleh nyanyi nada tu lah. Tapi sebab tu tak nasyid, dia nampak rock sikit. Buat nasyid. Sambutlah tanganku kawan, jurangnya sangat dalam. Tu bawa nasyid sikit. Bentar. Di situlah saya sebut tadi. Siapa nak jadi penyambut orang-orang yang sedang berdosa ini dan memberi harapan. Tiba-tiba dia buat balik. Kita dah ajak dia mari masjid surau, kita dah bagi briefing pada dia, dia pun kata dia pernah minum arak. Satu hari bertemu dia tengah jalan, minum arak kembali. Macam mana tuan-tuan?
Mesti kita kata, tak boleh pakai punya orang. Tak boleh pakai punya orang. Kita pun tak faham. Dah taubat, buat kerja jahat, geram aku. Dia macam gitu. Bolehkah kita ambil sikit satu nada Allah Ta'ala di sini? Dia balik tu mungkin kelemahan imannya masa tu. Maka pergilah kepadanya. Ya akhi, Allah masih mengampunkan kamu. Walaupun kamu dah minum arak kembali, pintu taubat masih lagi terbuka. Kalau kamu boleh tinggal arak sepenuhnya, minumlah waktu petang saja, jangan waktu pagi. Atau boleh bagi suggestion gitu tak? Mesti tak bolehnya kan. Terus terang saya kata tak boleh kan. Sebab tak berani. Macam orang nak dirikan solat. Dia dah solat tiba-tiba tinggal. Kemudian dia nak solat balik payah. Kita kata kalau tak boleh buat zuhur, buatlah asar. Ayat tu mesti tak terbit tak? Kita kata cari aku ubah hukum Allah. Cari Allah pukul aku. Tak. Dalam bab dakwah ada masanya kena beginikan. Lepas tu bab dakwah dia kena pandang gini. Kalau orang tanya kita, apa yang kamu nampak pasal api? Maka orang yang tidak ada dakwah akan kata, api itu membakar. Api sangat bahaya. Api menyebabkan manusia akan sengsara. Api itu melambangkan neraka. Api itu adalah suatu benda yang patut dijauhi. Sebagai pendakwah, cakapnya begini. Api adalah rahmat. Api penyeri manusia. Tanpa api manusia tidak akan dapat makan makanan yang sedap. Tanpa api juga manusia pasti akan kesejukan dalam keadaan tidak ada api. Tanpa api manusia pasti berada dalam kegelapan. Nampak tak beza seorang penghukum dengan seorang pendakwah memandang pasal api? Sebab tuan-tuan terlampau baik. Sebab tu saya install benda ni. Saya tak sebutlah benda ni. Kalau tuan-tuan pun memang jenis penjenayah, program bersiri hak memang mengaji kan. Ataupun geng-geng pondan hak memang mengaji, kita kena bagi harapan banyak lah. Kadang-kadang cuba tanya tengok. Tak tahu Ustaz Nazmi cerita ke tuan-tuan. Dia pernah pergi ceramah di pondan. Tuan-tuan dah dengar cerita dia? Dia kata dulu dia pernah dipanggil untuk ceramah depan-depan pondan. Tu ruang baik tu. Saya memang menanti-nantikan saat tu. Tambah kalau ada yang pondan mau dengar ceramah tu paling baik lah. Panggil-panggil pondan tu nak dengar ceramah, dia pun kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya pun nak panggil kakak ke panggil abang, saya pun tak tahu. Dia kata ke pondan-pondan tu. Maka pondan-pondan tu jawab, panggil anja je. Panggil anja. Saya kalau tak dengar Ustaz Nazmi Karim cerita, saya pun tak tahu apa punca dia jadi pondan. Kita dia ingat pasal sebab dia lembut jadi pondan. Tak, rupanya ada kisah. Dia pun tanya, kenapa anja-anja ni semua boleh jadi macam ni? Dia pun kata gini, Ustaz, kami zaman dulu, kami kecil-kecil, kami suka kawan dengan laki-laki. Tapi bila kami mari tu jalan, duk gemalan-gemalan gitu, orang lelaki tak nak kawan dengan kami. Kan ada budak yang memang dia jenis pattern, dia memang jenis lemah gemalai gitu, siapa nak kawan? Tuan-tuan nak kawan. Dah tak hamil dekat, aku tajam, aku tajam. Nampak tak? Itulah bahasa masa zaman budak-budak dulu. Jadi bila kami duk lemah-lemah, kami soalannya, kami pun tak tahu tindakan kami, cara kami berjalan itu adalah merupakan cara orang perempuan. Kami pun tak tahu. Tu anja-anja tu bagi tahu. Kami pun tak tahu. Tapi bila dah kami berjalan-jalan macam tu, tiba-tiba nampak macam tu, orang lelaki tak mau kawan. Bila orang lelaki tak mau kawan, kami kawan dengan perempuan. Bila kawan dengan perempuan, sudah tentu bincang tentang gincu, bukan pasal gol. Ya kan? Bincang pasal gaun, bincang pasal pink, nampak tak? Kemudian bila dah lama-lama kawan dengan perempuan, jadi seronok rasa hati tu chemistry. Pergi duduk asrama, jadi mangsa kerakusan abang-abang yang duduk di asrama. Kan? Nampak kami ya, kami ditoron. Tahu bahasa toron tuan-tuan? Kami kena malam-malam. Akhir sekali dah punah harapan kami, masa depan dah tak ada dah. Tu akhir sekali fikir-fikir, tak apalah, kalau aku kawan dengan laki pun, laki tak nak kawan dengan aku, baik aku jadi perempuan tu. Lepas tu saya tanya tuan-tuan lah, kalau ada cik pun nak kawan dengan tuan-tuan, tuan-tuan nak kawan tak? Nama saya Ain. Saya nak kawan dengan Tuan Haji, nampak soleh, janggut. Itu menyebabkan kita fikir 4 kali kan. Di situlah maksudnya betapa Allah masih boleh terima mereka.
Sebab tu kita kena install satu bab pasal kita pendakwah. Saya memang mengajar para pendakwah. Saya mengajar para pendakwah. I repeat again. Saya mengajar para pendakwah. Yang duduk depan saya ini pendakwah, bukan pendengar kuliah. Pendakwah. Yang bersandar di sini pun pendakwah, yang duduk tengah pun pendakwah, yang duduk ragu-ragu kelipok-kelipok tak faham pun pendakwah, tuan. Saya bukan ajar orang biasa, saya ajar pendakwah. Ni kelas dakwah. Yang ustaz-ustaz tiap malam duk ngajak kita ni bukan nak suruh tuan-tuan simpan, nak suruh tuan-tuan sampaikan. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan kitab setelah mengetahui, menyembunyikan hidayah setelah dia belajar, orang ini akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh manusia yang laknat, yang melaknat mereka. Manusia laknat pasal apa? Orang kata ngaji bagi nak kak, kuliah 30 hari. Kami macam ni, dia tengok muka kami macam tu. Saya punya tempat pandan, tuan-tuan. Pandan dekat-dekat dengan pondan, tuan-tuan tahu. Saya duk fikir satu benda, sebab dekat rumah saya tu banyak checkpoint ni. Dia bukan pondan biasa-biasa ni, nalerka. Saya fikir aku nak buat macam mana ni kan. Tapi bukanlah dia orang jahat. Dia orang tak buat jahat apa. Cuma dia jenis suka cucuk gitu. Kan? Berjalan jenis catwalk kan. Terseliuh kaki kan. Fikir-fikir, kesian kat mereka tak ada siapa himpit. Tapi kalau aku himpit, mampu pula aku lagi. Sebab aku tak ada grup yang boleh sama dengan aku. Buat kerja dia tak boleh seorang-seorang. Sebab tu dia by grouping. Sebab tu saya sampai kepada tuan-tuan. Saya kata, tuan-tuan pendakwah. Kalau tuan-tuan semua pakat bergerak buat kerja ni secara jama'i, baru okey. Barulah saya lepas selamat dan rahmat. Kerana inilah para pendakwahnya. Ramai ni tuan-tuan, ramai. Kan? Saya kira tuan-tuan mari kuliah ni lebih ramai daripada sahabat muhajirin di zaman Rasulullah. Tapi semua pakat rasa bukan aku bukan pendakwah, aku main nak mengaji, aku pun tak ada apa lagi. Sebab tu dia duk rasa, betul lah yang orang putih duk kata, bila kita nak mulakan sesuatu, mulakan in the end of mind, mulakan apa yang paling hujung dalam minda. Apa tujuan mengaji? Kalau tujuan mengaji nak islah diri, maka mengaji untuk islah lah. Tapi kalau tujuan mengaji, kita kata gini, aku nak jadi macam ustaz tu, boleh menyampai, boleh pergi jumpa orang, tak takut. Maka in the end of mind kita akan kata, aku mari mengaji nak sampai taraf tu. Jadi harap tuan-tuan begitulah. Sebab tu saya memang mengajak. Kalau tidak penat tuan-tuan. Penat memang mengajak Shah Alam ni. Esok Shah Alam lagi tuan-tuan. Rasa macam nak duduk Shah Alam ya. Rasa macam nak cari hak rumah satu lagi di sini. Senang tuan-tuan kan. Tapi nak bagi tahu bahawa sebab tuan-tuan adalah pendakwah, tu saya sebut. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Kalau pendakwah asyik hukum orang, tu bukan dakwah. Kalau pendakwah tidak boleh terima manusia berdosa, itu bukan pendakwah. Pendakwah adalah berdakwah kepada manusia yang paling bermasalah, paling susah dan paling tak terima Islam. Itu baru pendakwah. Kalau sampai pada orang-orang yang sudah faham Islam, itu bukan pendakwah, itu pentazkirah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ni, saya yakin ayah-ayah faham, ibu-ibu faham, akak-akak faham, kawan-kawan saya faham bahawa kita semua ada tanggungjawab yang sangat besar. Sebab tu sentiasalah bagi harapan pada orang. Bagi harapan pada orang. Bagi harapan pada orang. Lepas pun kita cakap pasal harapan. Hari ini pun kita cakap pasal harapan lagi. Bagilah harapan pada orang. InsyaAllah mudah-mudahan kita di antara tergolong manusia-manusia da'i yang paling baik insyaAllah. Saya berhenti kat dulu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan. Innahu huwas samiul alim. Nanti kita sambung lagi kitab ini insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Di tangan saya ada borang wakaf tuan-tuan. Ini wakaf siri keempat. Tempat saya ni tak dapat untuk operasi lagi kerana kita masih memerlukan barang-barang dalaman. Kita perlukan langsir, kita perlukan kapet, kita perlukan DPA system, kita perlukan TV daripada tingkat 3 sampai tingkat bawah. TV besar lah. Untuk supaya bila orang duduk di tingkat atas, dia dapat tengok ustaz di bawah. Dan kita masih lagi perlukan projektor dan sebagainya, termasuk alat-alat bantu mengajar, termasuk juga kursi, meja dan peralatan pejabat. Jadi semua tu kosting di anggaran 400,000. Jadi saya nak tawarkan pada tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan ada nak memberikan wakaf, ambil dulu lah borang ni, kemudian tuan-tuan transfer lah dalam akaun. Tuan-tuan tak tulis lah malam ni, bawa balik borang ni,
teringat esok baru transfer. Malam ni buat kutipan macam biasalah, insya-Allah. Sebab kalau pakat nak tulis sini lagi apa dia takut kalut pula dengan pen tak ada semua. Tuan-tuan balik. Sekurang-kurangnya bila wali ni lah 2-3 keping, janganlah sekeping. Boleh bagi ke anak, ke isteri kan. Insya-Allah mudah-mudahan wakaf ni baik. Saya nak suruh tuan-tuan bagi sangat wakaf dekat saya sebab saya nak maklumat tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan tulis di situ, ayah-ayah tulis di situ, akan SMS pada saya. SMS pada saya ataupun WhatsApp pada saya. WhatsApp pun elok juga, WhatsApp lagi baguslah. WhatsApp pada saya, WhatsApp lah nama. WhatsApp lah dari mana? Contoh daripada Rahmah Syekh 8. Kemudian jumlah sumbangan. Jangan WhatsApp nama dengan daripada mana, sumbangan tak WhatsApp, tak boleh. Jadi sumbangan kena WhatsApp jugalah. Jadi maknanya bagilah sumbangan sekali bagi dengan WhatsApp. Kenapa? Sebab saya nak simpan data-data base tu. Apa sebab saya nak simpan? Sebab saya sedang duk cari orang yang nak bersama dengan saya. Saya bukan nak cari anak murid, saya nak cari friends, nak cari kawan-kawan yang boleh bantu saya. Saya yakin depan saya ni ada kepakaran yang belum lagi saya dapat akses. Kepakaran-kepakaran tertentu. Baru ni saya cuba buat satu teknik. Saya pergi satu masjid. Bila pergi masjid tu saya duk tak cari. Saya cerita kat tuan-tuan belum lagi pasal aiskrim saya cerita dah itu. Saya sekarang ni sedang duk aiskrim yang kami buat ni dah 7 tahun. Tapi saya duk pening, kenapa 7 tahun saya belum boleh beat McDonald's, saya boleh beat lagi aiskrim lain. Sebab saya nak target saya, aku punya trademark, benchmark aku mesti lebih pada McDonald's. Kalau aku tak boleh lebih pada McDonald's, aku fail. Saya belajar buat aiskrim ni sendiri. Tengok internet, buka mana orang kata bahan-bahannya ada, kita pun campur-campur buat, tiba-tiba jadi. Tapi bila jadi tu dia tak sampai ke muncak. Aiskrim McDonald kalau dia pump, aiskrim tu dia akan istiqamah tegak tuan-tuan. Kan? Tegak istiqamah Aiskrim kita lepas 3 minit dia weng. Mati pucuk tuan-tuan. Ini dia fikir macam mana aku nak buat ni? Ada tak orang boleh tolong? Lepas tu dia fikir tak ada orang boleh tolong. Akhir sekali saya dapat satu idea. Ideanya saya pergi berceramah di UPM, Universiti Pertanian Malaysia lah, Universiti Putra lah. Saya teringat di situ ada fakulti makanan. Kok ada, kok orang boleh tolong aku set up aiskrim. Saya pun kata tuan-tuan, ada tak sini yang profesor ke pensyarah boleh tolong saya untuk betulkan aiskrim saya. Saya duk cari nak buat resepi baru, nak bagi canggih. Sebab trademark saya nak lawan McDonald. Kenapa buka ni? Sebab saya punya method, saya nak aiskrim nanti bagi bantuan ke sekolah. Lepas untung banyak nanti, yang guru-guru dibayar melalui duit aiskrim. Saya tak perlu dah duk berkeriau kiri kanan pasal derma. Tapi setakat ni kena kriau lagi lah. Pasal tak jadi-jadi lagi. Duk mati pucuk tuan-tuan. Jadi makna dalam keadaan demikian, saya dapati ada satu orang terus mai jumpa saya. Ustaz, saya akan bawa ustaz jumpa dengan expert aiskrim. Oh, saya kata bagus. Seperti dijanjikan, saya pergi jumpa. Nama seorang doktor ni perempuan, Dr. Alia, dah kahwin dah. Tu ya, rugi sikit. Dr. Alia dah kahwin dah. Saya jumpa dia, saya tanya dia, saya pun cerita. Dia kata, Ustaz cuba apa masalah aiskrim Ustaz? Dia pun cerita. Saya pun cerita. Oh, patutlah ada satu bahan Ustaz tak bubuh. Kalau Ustaz tak bubuh bahan tu memang tak jadi. Oh, aiskrim kita soft. Aiskrim yang kita buat ni lembut. Tak, maksud saya aiskrim wafi, bukan aiskrim kita. Aiskrim wafi tu lembut, soft, cantik, elok. Cuma masalahnya dia cepat cair. Dia kata Ustaz kena buat bahan ni. Bahan ni kasih saya pun tanya, doktor belajar bidang apa? Dia kata saya bagian pemakanan. Oh, saya ambil PhD di Kanada. Oh, PhD doktor bidang apa? Bidang aiskrim. Oh, rupanya PhD di aiskrim. Saya kata jumpa orang betul. Oh, maksud doktor, saya nak dapat PhD dulu, saya kena buat aiskrim sendiri sampai aiskrim tu jadi dan boleh sampai tahap aiskrim McDonald, baru saya dapat PhD. Oh tu. Saya pun tanya lagi, doktor dapat ilmu tu pada mana? Saya interaksi melalui email dengan satu lagi profesor. Profesor tu orang putih. Profesor tu dapat standard profesor kerana aiskrim. Oh, lagi power tuan-tuan. Oh, saya kata rupanya banyak kepakaran. Saya yakin di celah-celah ni ada kepakaran yang saya perlukan. Lepas tu saya perlukan SMS, saya perlukan nama, saya perlukan database. Nanti kok saya boleh kata, ayah-ayah boleh tolong saya dalam bab ni. Dan masa sama saya tawarkan khidmat saya.
Bukanlah tuan-tuan yang bagi ke saya. Saya pun tawarkan, siapa-siapa nak doa, nak tahu kaedah menikah lebih, kita boleh WhatsApp yang tu. Kaedah dia kita akan bagi pelan-pelan tuan-tuan, insya-Allah. Tak melawak kat belakang, jangan marah nampak muka masam belakang. Jadi ceritanya nak bagi tahu, kalau kita ambil kaedah ni, kita tukar-tukarlah. Jadi saya tahu di sini ada yang buat kapal, sini pernah jadi pensyarah, sini ada benda-benda hebat. Bila saya istihar begitu di Kota Damansara, baru ni seorang tu mari. Dia kata, Ustaz nak tak buat satu projek dengan saya? Projek itu adalah tisu untuk badan. Dia panggil smart tissue. Bubuh di badan, badan itu hilang bau. Sebab ramai orang dia badannya berbau. Bila pakai deodorant pun tak selesai lagi. Dia lap dengan tisu tu menyebabkan badannya tidak berbau. Dia akan tahan 28 jam. Saya tanya projek tu macam mana? Projek tu kita dah siap tesis dia, dah siap dia punya prototype dia. Sekarang ni cuma kita nak edarkan. Saya perlukan 1.5 juta untuk projek tu. Saya dengar 1.5 juta, dalam hati saya kata, mak hai, aku mana ada duit banyak tu. Kan? Maka saya pun kata, dah anak murid ramai, takkan dia pun tak boleh pakai. Kan? Tapi kita bukanlah sembrono nak pergi bagi duit kat kawan tu buat. Kita akan tengok detail dulu, lawyer macam mana, dari segi undang-undang lagu mana. Semua benda berkaitan dengan bisnes. Kalau seandainya benda tu tak boleh ram, pasal dia kata, dengan bisnes tu start, modal 1.5 juta, akan dapat balik revenue sebanyak 12 juta. Bila dia kata macam tu, maka saya kata, tak apa, nanti kita discuss. Bila nak discuss tu yang saya perlukan expert bahagian yang pernah bisnes. Saya nak tahu nombor telefon. Dan tuan-tuan pun kata, saya reti bab tu Ustaz. Nanti kita bincang balik. Macam mana Tuan Haji, benda tu boleh ke? Oh, kalau dia kata dalam masa sekian-sekian tempoh dapat 12 juta, tu mustahil. Tak boleh kecap pun, tak boleh sampai tahap tu. Ini satu-satu benda yang penipuan. Baru saya dapat ilmu daripada ayah-ayah saya. Yang tu yang saya bagi borang wakaf ni. Sebab saya nak nombor telefon, saya nak database. Semoga bila saya ada masalah, saya akan terus rujuk. Tu sebab saya yakin di sini semua ada kepakaran yang hebat. Saya mengajak di sini lama dah, tapi saya tak tahu siapa duduk depan saya. Tahulah apa dia Tuan Haji tu, apa orang-orang, sebab kalau jumpa di jalan tahu. Tapi bila tuan-tuan tak pernah dedah dari tuan-tuan ke saya. Takkan tuan-tuan nak mari, Ustaz, saya sebenarnya pakar IT. Takkan tuan-tuan sebut itu dah. Malu dah nak sebut. Macam baru ni saya pergi, di Munawarah. Cantik ke? Saya kata, saya sedang duk cari jalan macam mana nak buat app yang boleh menyebabkan app itu bantu sekolah. Terus orang dia kata, Ustaz, saya memang buka syarikat multimedia, syarikat saya di Cyberjaya. Ustaz datang ke syarikat saya, kita buat benda yang Ustaz nak buat tu. Baru nampak jalan. Ini dakwah. Yang saya sebut, ini dakwah. Inilah cara-cara pendakwah berdakwah. Bukan pendakwah berdakwah pergi pakai serban, pegang tasbih, duduk tengah jalan. Itu bukan pendakwah. Itu cari nahah. Pendakwah ni kepakaran dia guna untuk install bagi Islam. Dan Islam kuat kerana dia ada. Jadi sebab tu saya perlukan database tu. Kesan-kesanlah pada saya. Sebab saya memang berhajat sangat kepada ilmu ayah-ayah sekalian. Saya tak nak sistem Robin Hood, saya sebut selalu kan. Saya tak nak sistem Robin Hood dalam ekonomi yang tuan-tuan nak tolong sekolah. Saya nak sistem how to catch fish. Ajar saya tangkap ikan. Retilah saya buat tuan-tuan. Saya tak nak tuan-tuan kumpul dana bagi. Tapi lah nak lah. Jangan kata tak nak, malah tak bagi pula. Lah nak lah. Tapi untuk for long term and forever, saya tak nak. Saya cuma nak bahawa untuk tempoh terdekat ni memang kita kutip derma lagi. Tapi untuk long term, kita boleh sebut Makos. Kita ada multimedia yang membantu sekolah. Kita ada aiskrim. Kita ada oil and gas. Ni saya cuma nak masuk oil and gas pula. Duduk deal dengan orang-orang di Petronas. Kita ada semua benda tu. Di belakang saya, ayah-ayah saya banyak yang bantu saya. Menjadi pelindung ekonomi Islam. Mereka inilah para ilmuwan yang hebat. Memiliki otak yang sangat bernas. Saya tak reda, saya kata. Kalau saya tahu ayah-ayah mati, saya ulang sekali lagi, saya tak reda. Kalau saya tahu ayah-ayah mati, tiba-tiba ayah-ayah ada satu kepakaran yang tak turun pada orang, saya claim di akhirat esok. Ini dakwah saya. Saya claim di akhirat esok. Rupanya dia pakar bab ni, tapi dia tak pernah bagi tahu aku. Dia reti bab ni.
Saya akan claim di akhirat esok. Sebab agama sangat memerlukan semua insan yang berada di sini bagi set up satu benda. Bila saya sebut gini di Masjid Damansara, barulah JK mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz bagi tajuk tu. Pasal ada di sini kita minta untuk set up sebuah koperasi untuk pihak masjid run koperasi. Yang kita minta set up tu adalah orang yang pernah run koperasi yang sangat berjaya, tapi bila kita invite dia, minta pandangan untuk dia involve, dia tak nak. Dia kata cukup-cukuplah, saya nak pergi semayang je. Rugi tuan-tuan. Wallahu alam. Jadi cerita panjang, jangan sedih sangat ceritanya bahawa derma kena bagi juga malam ni tuan-tuan. Jadi borang ni wak lah. Tapi janganlah sampai kata tak RM50 bagi lebih pun tak apa. Bagi lebih afdal. Cuma kalau kurang makruh. Jadi maknanya bagilah tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan database itu tempat saya simpan. Kalau saya tak boleh pakai sekarang pun, satu hari saya akan bersama dengan ayah-ayah saya yang hebat-hebat ni. Saya nak benda tu. Sebab saya anak muda yang tak tahu apa-apa pasal dunia. Saya nak orang ajar saya. Sebab Islam perlukan ayah-ayah sebagai pendakwah yang hebat itu, insya-Allah. Marilah bersama saya. Let's join us. Insya-Allah kita akan bentuk sebuah kekuatan yang paling hebat. Lepas ni kita tak mengeluh lagi pasal rohiyah. Kita tak mengeluh lagi pasal benda-benda yang duk jadi kepada umat Islam. Ni mengeluh. Bahawa ni hantar memorandum ke Myanmar, kedutaan Myanmar. Tak tutup, tak membuka tuan-tuan. Boleh buat apa? Tapi kalau kita ada sesuatu yang kita boleh buat satu tindakan yang lebih drastik daripada itu. Tapi sebab kita tak menguasai, tunggu dan lihat dan berdoa lah. Saya dah tak reda menjadi kelompok berdoa tapi tak buat apa-apa. Kita jangan serahkan semua urusan pada Allah. Kita doa dan kita kena buat lebih daripada doa. Doa fungsinya hanyalah 50%. Yang 50% lagi adalah ikhtiar daripada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Walhamdulillahi rabbil alamin.